Halo tuan-puan semua, apa kabar? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang Anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang 8 tips temuduga pegawai polis ataupun constable polis. Saya mendapat komen daripada seorang viewer yang minta saya rungkaikan temuduga polis. Namun demikian, saya tak tahu polis jawatan yang mana satu. Kalau constable, ia menggunakan akademik SPM sahaja. Kalau inspektor ke atas, ia memerlukan ijazah sarjana muda. Namun demikian, saya ingin berkongsikan tentang secara asas sahaja, iaitu tips bagaimana untuk menghadapi temuduga pegawai polis. Mari bersama dengan saya, kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya lagi, saya Matthew Barin. Saya ingin berkongsikan tentang 8 tips bagaimana menghadapi temuduga polis. Tuan-puan, untuk makluman, saya juga pernah bertugas sebagai polis, di mana saya telah ditempatkan di Maktab Pegawai Kanan Polis di Ceras. Masa tersebut kami menjalankan kursus penempatan ataupun modul luar. Kami telah mempelajari dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang dipelajari oleh pihak pelatih-pelatih polis pada masa tersebut. Dan sekiranya anda mendapat jawatan constable polis, anda akan ditempatkan di pusat latihan polis. Contohnya kalau di Sarawak, di Pulapo. Sekiranya anda menghadiri temuduga polis, constable ke, inspektor ke, ASP ke, tips yang pertama adalah anda perlu berdoa. Panjatkan kesyukuran anda kepada Yang Maha Esa ataupun pencipta kita. Tuan-puan kena ingat, menjadi seorang polis ni tugasannya amatlah mencabar. Bagi saya, dalam semua bidang tugas ataupun jawatan mesti ada kelebihan ataupun cabaran-cabaran masing-masing. Tapi untuk menjadi seorang polis ni juga pastinya tugasannya amat mencabar, dan temuduganya juga pastinya memang amat mencabar. Panel penemuduga kelak adalah dari kalangan polis-polis ataupun pegawai-pegawai kanan polis, dan mereka pastinya akan memberi suasana yang luar biasa, suasana yang agak lain daripada temuduga yang lain. Yang kedua, kaji bidang tugas kepolisan. Bila anda nak jadi pegawai polis ni, anda perlu kaji bidang tugas polis. Bercakap tentang kepolisan ataupun jawatan polis ini, kita seringkali melihat polis membuat rondaan, buat sekatan jalan raya, membuat tangkapan terhadap pelaku jenayah. Namun demikian, sekiranya anda nak pergi temuduga, anda perlu mendalami lagi bidang kepolisan ini. Kaji tentang akta kanun keseksaan, kaji tentang undang-undang, peraturan sedia ada, dan anda perlu kaji lebih mendalam tugas-tugasan polis. Jangan hanya baca dalam portal, kaji dan bagilah contoh, contoh yang tiada dalam portal ataupun tiada dalam maklumat jawatan tersebut. Bagi contoh tentang perkara-perkara yang anda pernah lalui, kaji tentang tugasan-tugasan yang akan anda laksanakan kelak, dan ceritakan tentang isu-isu yang berkaitan ataupun peraturan-peraturan yang berkaitan. Tuan-puan juga perlu kaji tentang penempatannya kelak. Sekiranya anda mendapat jawatan tersebut, ditawarkan jawatan tersebut, di manakah anda akan ditempatkan? Contohnya, sekiranya anda ditempatkan di ibu pejabat polis daerah, ibu pejabat polis kontijen dan sebagainya, di balai-balai polis kecil, di daerah-daerah kecil. Ini anda perlu ketahui. Bagilah contoh semasa anda temuduga tersebut. Saya telah membuat kajian tentang tugas-tugasan, saya telah membuat kajian tentang bidang-bidang tugas ini. Saya telah pergi ke balai polis dan saya pernah buat laporan polis, dan ceritakan tentang pengalaman anda buat laporan polis, tentang kehilangan harta benda anda, tentang jenayah dan sebagainya. Ceritakan tugas-tugasnya begini, begitu. Dan bila anda menceritakan, nampaknya anda memiliki pengalaman melalui proses kerja yang pernah dilaksanakan oleh kaki tangan PDRM tersebut. Yang ketiga,
kaji isu semasa berkaitan dengan kepolisan, berkaitan dengan kes-kes jenayah, berkaitan dengan isu-isu awam. Jika anda nak menjadi seorang pegawai polis, anda perlu ketahui isu-isu terkini yang berkaitan dengan kepolisan. Contohnya kes-kes jenayah di kawasan anda, ya, kes-kes jenayah di dalam Malaysia, ya, aktiviti-aktiviti. Contohnya kalau ada isu berkaitan dengan kes jenayah yang menjadi isu negara ataupun kes-kes jenayah yang terbaru yang baru berlaku dalam seminggu dua ataupun sebulan, dalam sebulan masa anda temu duga tersebut, ceritakan. Anda perlu buat kajian yang menyeluruh juga berkaitan dengan kepolisan, ya. Isu-isu berkaitan dengan organisasi PDRM. Yang keempat, nyatakan persediaan anda untuk menghadapi latihan polis tersebut. Sekiranya anda menyertai pasukan polis kelak, pastinya anda akan menghadiri kursus, ya, asas ataupun kursus wajib, ya, untuk kepolisan tersebut, untuk jawatan tersebut. Jadi anda perlu menyatakan persediaan anda, tahap kesiapsiagaan anda untuk menghadapi kursus tersebut. Mungkin dalam temuduga kelak, persoalan yang akan ditanya oleh panel berbunyi begini, adakah tuan, puan bersedia, adakah encik, cik ni bersedia untuk menjalani latihan polis, latihan yang mencabar kelak? Jadi anda perlu bersedia untuk menjawab bahawa anda telah bersedia dari segi fizikal dan juga mental untuk menghadapi, untuk menjalani kursus wajib tersebut. Yang kelima, keterampilan diri. Keterampilan diri ini merupakan tips yang paling penting dalam temuduga polis. Contoh dari segi pemakaian anda, ya. Pemakaian anda, sekiranya anda jadi constable ataupun jadi inspektor polis, ya, anda pergi kursus kelak, anda pasti akan pakai baju kemeja putih, seluar hitam, kasut hitam dan juga tie warna hitam. Anda perlu berpakaian seperti seorang pelatih yang pergi menjalani kursus ataupun latihan polis tersebut. Bila anda pergi temuduga, contohnya dari segi rambut anda, rambut, jangan rambut berbelah dua, rambut panjang lepas tu tidak trim. Pastikan rambut anda itu dah ditrim, ya. Kalau boleh pendekkan, potong pendek terus seperti seorang pelatih di pusat latihan polis. Cara anda berjalan, cara anda beri salam. Contohnya kalau dalam polis ni, anda bagi salam ni, selamat pagi tuan, dia ada ketegasan. Jadilah seperti seorang polis. Bagi salam bukan macam ni, selamat pagi tuan, selamat pagi puan, selamat pagi puan. Bukan macam ni. Dia polis ni, dia kalau jumpa dia dengan tangan dia sekali, selamat pagi tuan. Dia gaya polis ni dia begini, tangan dia kepit rapat, berdiri tegak, selamat pagi tuan. Itu cara polis bagi salam. Jadi bila masa temuduga tersebut, anda dengan muka senyum lah, kalau boleh jangan terlalu, jangan selamat pagi tuan. Dalam keterampilan diri anda, bila anda bagi salam tu, dalam tegas pun ada kemesraan jugalah, jangan terlalu tegas, lepas tu muka serius, muka dia sangat serius dan garang sangat, nanti panel pun takut tengok. Dia kena ada tegas, berdisiplin, segak dan mesra. Dan juga cara anda duduk tu, anda kena duduk dengan tegak, tangan letak atas paha, lepas tu tangan sekali-sekala, body language, jangan terlalu duduk tanpa bergerak, itu jadi robot. Tengok dalam tips-tips yang saya telah buat naikkan dalam channel ini, tips-tips lain dalam video lain tu ada dalam deskripsi tersebut, boleh rujuk juga. Saya tak boleh muat naikkan semua tips dalam satu video sebab ia akan menjadi terlalu panjang. Cara anda berjalan juga, cara anda buka pintu, bila anda buka pintu bilik temuduga tersebut, cara anda berjalan masuk, memberi dokumen dengan dua tangan, jangan bagi satu tangan, bagi dua tangan, tuan, puan, tuan, ini dokumen asal saya tuan. Dalam anda memberi salam itu, anda perlu gunakan, bila anda nak panggil panel-panel tersebut, gunakan tuan, puan. Itu yang paling sesuai. Kalau ada gelaran datuk, ataupun gelaran Datuk Seri dan sebagainya,
yang ada pada panel tersebut, pastikan anda ketahuilah apa gelaran panel tersebut. Jangan pula dia ada datuk, anda panggil mereka tuan, nanti terasa pula panel kita. Yang keenam, aktifkan diri anda. Untuk menjadi seorang polis ni, anda perlu menjadi lebih aktif. Aktif dalam aktiviti persatuan, aktiviti kelab, aktiviti sukan, aktiviti community. Dalam kepolisan, dalam organisasi PDRM, anda akan terlibat dengan orang awam, anda akan terlibat dengan community policing. Anda akan sentiasa berurusan dengan orang awam. Jadi sekiranya anda terlibat dalam persatuan, dalam kelab, dalam aktiviti community, mudah bagi anda bila anda menjawat jawatan kelab. Sekiranya anda anti-sosial, anda tidak bergaul dengan orang awam, dan sekiranya anda bertugas kelak, anda bekerja kelak, agak susah untuk anda menjalankan tugas. Jadi sebaiknya sebelum anda pergi temu tugas ini, pastikan anda bergiat aktif dalam aktiviti community, persatuan kelab dan juga sukan. Bila anda aktif dalam sukan, pastinya mental dan fizikal juga akan jadi aktif. Nak menjadi seorang polis ni amat mencabar. Pastikan anda aktif dalam banyak aktiviti. Yang ketujuh, integriti mantap. Jika anda nak pegang jawatan sebagai seorang polis, pastikan anda ada nilai integriti yang sangat tinggi. Anda perlu bersedia untuk memikul tanggungjawab dan amanah untuk menjalankan tugasan kepolisan ini. Anda menjadi seorang polis sebab amanah akan diletakkan pada bahu anda. Pastinya anda perlukan kejujuran yang sangat tinggi pada diri anda, integriti, nilai-nilai diri anda, disiplin yang sangat tinggi, ketaatan anda kepada negara dan juga organisasi anda perlu ada pada diri anda. Sebab bila anda menjadi seorang polis, tugasan anda kelak adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada komuniti ataupun masyarakat kita. Contohnya, isu-isu jenayah. Anda tidak mudah dipergunakan semasa anda menjalankan tugas. Dan anda perlu memikul dan melaksanakan tugasan anda dengan penuh amanah dan tanggungjawab. Dalam perkara integriti mantap ini, anda perlu mengamalkan prinsip HOT, humble, obedient and teachable. Sekiranya anda ingin menjadi seorang polis ni, anda perlu jadi humble. Humble maksudnya bila anda berdepan dengan orang awam, jangan terlalu angkuh, sombong sebab kita memakai uniform. Mungkin anda berkuasa, tapi anda perlu humble, obedient. Obedient tu maksudnya taat kepada negara, organisasi anda. Teachable ni maksudnya anda juga boleh diperbaiki, boleh belajar setiap perkara. Yang ke-8, buat latihan simulasi. Latihan simulasi ini adalah sangat penting dalam setiap temu tugas. Sebelum anda pergi temu tugas, pastikan buat latihan berkali-kali, berulang kali sehingga anda memiliki satu tahap keyakinan yang mantap, barulah anda pergi temu tugas. Jadi sebelum temu tugas, sebelum anda hadiri temu tugas tersebut dalam masa seminggu ataupun 2 minggu ataupun dalam masa sebulan ataupun bermula daripada hari pertama anda terima surat panggilan untuk temu tugas tersebut, buatlah latihan simulasi supaya anda mantapkan keyakinan diri anda, mantapkan persediaan anda dari segi cara anda mengetuk pintu, cara anda masuk dalam bilik temu tugas, cara anda berjalan, cara anda memberi dokumen, cara anda duduk, cara anda bercakap, semua tu pastikan anda buat latihan. Dalam tips-tips yang lepas ataupun video-video yang sebelum ini, saya ada bagi banyak tips. Contohnya, selepas anda bagi dokumen tu, anda jangan terus membelakangi panel. Bila anda keluar tu pun jangan terus menunjukkan belakang anda pada panel. Undur ke belakang dengan cara yang sesuai. Itu sebabnya anda perlu buat latihan. Cara anda duduk tu, lepas anda bagi dokumen, cara anda duduk tu jangan terus membelakangi panel. Rujuk video-video yang saya masukkan dalam deskripsi di bawah, tips-tips bagaimana untuk buat persediaan dalam temu tugas, sebelum temu tugas, pada hari temu tugas, cara masuk bilik
temu duga, ya, semua tu ada dalam tips yang lain. Tuan-puan, dalam video ini saya ingin berkongsikan tentang tips semasa hari temu duga jawatan polis. Namun demikian, sebelum anda pergi temu duga yang bersemuka itu, anda akan menghadiri ataupun melalui proses ujian fizikal, untuk polis. Dalam ujian fizikal ini, yang pentingnya di sini tangan anda perlu lurus. Yang keduanya, BMI, Body Mass Index anda perlu ideal, iaitu di bawah 25. Bacaan di bawah 25. Kalau lebih 25 tu kira overweight tu susah. Jadi sebelum tu anda perlulah buat latihan dalam 2-3 bulan. Pastikan anda buat sukatan dulu, buat perkiraan BMI anda supaya BMI anda di bawah 25. Kalau atas 25 tu, buat lagi sebelum hari ujian fizikal tersebut anda telah memiliki BMI yang ideal. Sekiranya anda memakai cermin mata, anda rabun jauh, rabun dekat, pastinya anda tak akan lepasi sesi ujian fizikal tersebut. Sekiranya anda mengalami masalah pancaindera, pastinya anda tak akan lepas. Dan juga larian, contohnya anda fitness, ujian kecergasan, kemungkinan anda akan melalui ujian kecergasan UKJK, ujian kecergasan jasmani kebangsaan, ataupun dalam polis ni biasanya dia akan lari dalam 2.4 km, dalam di bawah 12 minit ataupun 16 minit kalau tak silap. Jadi pastikan anda buat latihan, kecergasan anda dulu. Bagi calon yang memiliki tatu, ataupun lukisan dekat badan lah. Kalau lukisan yang tidak ketara ataupun tatu tradisional, kemungkinan anda boleh lepas. Tapi kalau tatu yang selain daripada tatu tradisional, memang anda tidak akan lepas. Ini yang saya pernah ketahui lah, pengalaman daripada calon-calon yang lepas yang bertatu selain daripada tatu tradisional tu susah untuk anda dapat. Jadi bagi sesiapa yang berminat untuk menjadi anggota polis, ataupun pegawai polis ini, pastikan anda tidak memiliki tatu dekat badan lah. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, silakan tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng supaya anda boleh ikuti semua video-video yang baru akan saya muat naikkan dalam channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.